Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alright, okay, hari ni dan sekarang ni cikgu nak share cara jawab soalan yang berkaitan dengan garis lurus. Actually, garis lurus adalah matematik tingkatan 3. Jom, cikgu nak tunjuk caranya step by step. Okay, so untuk pengetahuan, ini adalah soalan yang cikgu terima daripada seorang student. Okay, Maisara namanya, daripada Kelang. Dia tanya cikgu, macam mana jawab soalan ni? Okay, jom. Okay, nampak kan soalan ni? Okay. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Of course, perkara pertamanya, bila kita dapat je soalan ni, apa yang kita kena buat? Macam biasa, kena baca dulu soalan. Okay, fahamkan apa yang soalan bagi. Alright, apa dia kata? Rajah 5 menunjukkan garis lurus. 2 garis lurus yang selari. Mana? APB dan apa? APB dan CD. APB dan CD. Mana APB? Ini yang dia cakap tu. Ini adalah 2 garisan selari. Dilukis pada pada sudut satah kertas. Okey, yang dia kata apa? Garis lurus PQ adalah selari dengan paksi Y. Ini selari dengan ini. Okay, so of course bila baca kena tallykan balik dengan apa gambar yang soalan bagi. Faham? Alright. Okay, so sebelum kita nak go to satu persatu, apa yang soalan tanya, cikgu sebenarnya suka nak bagi tahu cara ni ataupun kaedah ni, pendekatan ni. Bila kita dapat je soalan ni, perkara pertama yang kita kena lock dalam kepala, okay, soalan bagi aku gambar ni, okay, ada soalan bagi aku 2 garis selari. 2 garis selari. Dan of course kita kena tahu soalan ni berkaitan topik apa? Topik garis lurus. Bila topik soalan ni berkaitan garis lurus, benda yang kita kena ingat adalah kalau kita dibagi soalan yang ada 2 garis lurus selari, kena ingat nilai kecerunan untuk kedua-dua garisan tu adalah sama. Faham maksud cikgu? Cikgu ulang balik. Kalau kita diberi tahu dalam soalan 2 garis lurus selari, terus lock dalam kepala, okay, I see, mesti ada kaitan dengan kecerunan ni. Kecerunan ni mesti sama. Okay, contoh kecerunan garisan AB adalah 5. Contoh. Makanya kecerunan kat sini pun adalah 5. Itu lock dalam kepala siap-siap. Faham misalkan ni? Alright, good job. So, biasanya cikgu sangat galakkan sebab ni tricky soalan soalan trik. And normally mesti ada kaitan jugalah. Dia akan kaitan juga dengan kecerunan ni. So, bila jumpa je soalan ni, cikgu sangat recommend untuk Maisara khususnya, sebab dia yang tanya cikgu soalan ni, dan cikgu tahu Maisara akan tengok video yang cikgu record ni untuk awak khasnya. Okay, apa yang kita kena cari adalah apakah nilai kecerunan tu? Apakah nilai M dekat sini? Kita tahu nilai kecurunannya sama, tapi apa nilai kecerunan tu? Okay, so untuk pengetahuan Maisara, actually kita nak dapatkan nilai kecerunan ni actually daripada, of course, daripada formula yang pertama. Formula apa kalau kita nak cari kecerunan? Formula yang kita kena tahu adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Selain daripada tu, ada tak cara lain untuk kita tahu nilai kecerunan? Ada. Daripada mana? Daripada apa? Persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Okey. So, bila sampai sini awak kena tahu persamaan garis lurus yang kita boleh tahu nilai M ni mestilah dia punya bentuk adalah Y sama dengan MX tambah C. Soalan cikgu pada Maisara atau sudah naik tengok video recording cikgu ni. Ada tak kita jumpa persamaan ni pada salah satu gambar tu? Adakah ada? Ada, tapi tak sama. Ni 2Y sama dengan 3X tolak 6. Sama tak dengan ni? Tak. Bila tak sama, jangan kita fikir bahawasanya kalau yang ada dekat X ni adalah kecerunan. 3 jawapannya. Salah. Okay? Kita hanya boleh tahu nilai kecerunan tu adalah M. Bila mana Y ni, Y sahaja, tak ada nombor lain. Faham misalkan ni? Alright, good job. So, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang cikgu nak adik-adik tahu, Kek Maisara pun tahu juga, adalah apa? Bila kita jumpa je soalan ni dan kita tahu, okay, aku kena cari ni, kecerunan ni apa? Sebab clue aku dibagi tahu, garis lurus selari mesti kecurunannya sama.
Tapi yang ini dia bagi dah persamaan dia. Tapi dia tak bagi nilai yang macam ni, bentuk dia macam ni. Makanya aku tak boleh cari nilai kecurunan. Tapi of course mesti ada jalan dia. Apa jalan dia? Ada cara dia. Macam mana? Of course kita ambil persamaan ni dan kita manipulate dia, tukar dia punya kedudukan. Jadi macam, terlajak pula. Jadi macam ni. Tukar dia jadi macam tu. So how? How cara dia? Alright, jadi kita salin dulu soalan ni. Salin dulu persamaan dia. 2y sama dengan 3x tolak 6. So, kalau awak dah biasa dengan kaedah penukaran rumus, penukaran bentuk persamaan garis lurus, of course awak patutnya boleh buat benda lah ni. So, cara macam mana ni? Kita nak biarkan y sahaja, nak pastikan bentuk persamaan ni sama macam ni, macam mana? Of course, kita kena buang 2 tu kelas. Kita kena buang 2. Buang 2 ke mana? Ke kanan. Ke semua ke kanan. Apa hubungan 2 dengan y? Darab. Bila pindah, kita akan jadi bahagi. Okay, so tinggallah y dekat sini. So, yang ini memang kita pindah sana. Akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni sebenarnya. Tapi, boleh tak kita buat macam ni? Boleh sebenarnya. Tapi main isu kita nak cari nilai kecurunan. Nilai kecurunan mestilah M sahaja. Tapi sekarang 2 ni semua. Macam mana kita nak buat? Okey, dengar betul-betul. Jarang benda ni cikgu nak highlightkan. Benda yang paling ketara, yang adik-adik kena tahu atau Maisara kena tahu adalah kita bahagikan 2 setiap satu ni. Nampak? Baru nampak dengan jelas ketul-ketul. Yang mana M, yang mana C. Alright? Kita permudahkan dia. 6 bahagi 2 dapat 3. So, ini adalah dia punya persamaan garis lurus yang finalize. Yang terakhir sekali, inilah jawapan dia. Faham? So, apakah nilai kecerunan dia? Ini, 3/2. Kita dah jumpa dah. Okey, kita dah jumpa dah kecerunan yang selari. Kecerunan garisan AB sama dengan kecerunan CD. Soalan cikgu pada Maisara ataupun adik-adik yang lain. Apakah nilai kecerunan untuk kedua-dua garisan ni? Of course, jawapannya adalah 3/2. Sini pun adalah 3/2. Okey? Perasan tak? Cikgu dah bantu awak untuk nampakkan jalan kerja ni tanpa menjawab soalan ni. Of course ada reason. Confirm. Cikgu nak share juga. Inilah teknik excellent student buat. Soalan dia tak baca lagi soalan tapi dia dah cari dulu clue. Yang sepatutnya dia tahu nilai kecerunan sama. So step pertama dia cari dulu nilai kecerunan tu. Faham setakat ni? Alright, good job. So next, baru kita baca soalan. Soalan apa? Soalan apa? Yang pertama, persamaan garis lurus APB. Mana persamaan garis lurus APB? Ada tak dia bagi? Tak ada. That's why dia cari. Yang hanya ada persamaan garis lurus CD. 2y sama dengan 3x tolak 6. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Of course, siapa yang tak faham, dengar betul-betul. Siapa yang dah faham, tengok video ni sampai habis supaya awak bertambah faham. Okay, anggap benda sebagai revision. So, now, cikgu nak padam ni dulu. Alright? Sekejap. Okay. So, macam mana kita nak jawab soalan ni kelas? Kita dah tahu tadi dia punya nilai kecerunan ni apa? Nilai kecerunan dia adalah 3/2. Yang ni pun sama Alright. Okay, soalan tanya kita adalah persamaan garis lurus. Perkara pertama yang cikgu nak awak tahu adalah apakah bentuk persamaan garis lurus ni? Kita sedang nak menjawab soalan A ni. Ingat, jawapan tu mestilah dalam bentuk ini. Y sama dengan MX sama C. Tapi of course kita kena tukar dengan nilai dia yang sepatutnya. Tapi pastikan jawapan kita dalam bentuk ni. Faham setakat ni? Alright. Tapi macam mana kita nak membentuk persamaan ni kelas? Okay, siapa yang dah belajar dengan cikgu? Okay, of course awak tahu ada berapa kaedah? Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Apa langkah dia? Yang pertama kita kena cari dulu kecerunan. Yang kedua kita kena cari nilai C. Dan yang ketiga kita cantumkan sahaja. Maka membentuklah jawapan tu. Itu sahaja. Ada berapa langkah? Ada 3. So now jom kita buat soalan A ni. Macam mana kita nak cari nilai ataupun jawapan persamaan garis lurus APP. Okey, perhatikan betul-betul. Step yang pertama, kita kena cari nilai kecerunan. Adakah kita dah tahu nilai kecerunan tu? Yes, definitely. M adalah 3/2. Kenapa kita boleh tahu? Sebab tadi kita dah mula-mula dah kira. Faham ke faham? Nilai kecerunan kita dah jumpa mah. Alright, so next step. Apa yang kita kena buat adalah kita cari nilai C. Macam mana nak cari nilai C kelas? Nilai C of course
Formulanya sangat mudah kalau awak tahu caranya. Formulanya adalah dengan menggunakan persamaan tu balik. Bentuk persamaan ni y sama dengan mx tambah c. Tapi apa yang kita kena buat dengan persamaan ni? Dengar betul-betul. Caranya adalah begini, gantikan y, gantikan m, gantikan x. Maka awak dapatlah c. Tapi isunya cikgu macam mana nak gantikan? Ingat, dengar betul-betul ni. M kita dah jumpa tadi kan? Masukkan nilai ni ke dalam M ni. YX ni apa cikgu? Koordinat. Koordinat ada tak dalam soalan bagi? Ada. Mana? Ni? 5, negatif 5. 1 gantikan dengan nilai tu. Faham? So kalau dekat sini kita dah dibagi dah titik ni. Dah dibagi dah. Negatif 5, 1. Negatif 5, X. Kalau perasan dekat sini Mariam dah conteng. Excellent, bagus. Itu adalah kedudukan yang betul. Y adalah 1. Gantikan dengan 1. X adalah berapa nilainya? X adalah negatif 5. Gantikan. M apa? M adalah yang ini. Faham? So jom kita gantikan dengan nilai dia. Jadi selesaikan soalan ni. Y 1. M 3/2. X negatif 5 tambah C. Normally, kalau student tengok soalan, alamak cikgu macam mana nak buat ni? Alah, hai, senang je. Apa yang awak kena buat? Tekan kalkulator. 3/2 kali negatif 5 berapa? Tekan. 3/2 kali dengan negatif 5. Berapa? Tekan sama-sama kalkulator dengan cikgu. And then awak akan dapat negatif 7, 1/2. Much better adalah awak tukarkan jadi pecahan tak wajar. Awak akan dapat negatif 15/2 tambah C. Dapat ke dapat? Alright, good job. So, motif kita buat ni untuk cari apa sebenarnya? Kita nak cari C. Betul ke betul? So, apa yang kita kena buat? Of course, kita kena pindahkan benda yang menyemak dekat C tu. Faham maksud cikgu? Negatif 15/2 ni kena pindah ke sana. Jadi apa? Asalnya negatif. Bila pindah jadi positif. Inilah asas algebra yang awak kena kuasai. Kena faham betul-betul. Alright. So bila pindah jadi tambah. So end up jadi 1 tambah 15/2 sama dengan C. Sama juga step dia. Tekan kalkulator. Tak payah pening-pening. Pastikan kita tekan kalkulator dengan betul. 15/2 tambah 1. Awak dah 8/1/2. Betul ke betul? Okey, 8/1/2. Kalau kita terbalikkan C sama dengan 8/1/2 ataupun jadikan pecahan tak wajar lagi better. 17/2, 17/2. Inilah jawapan C. So sekarang ni adakah kita dah selesai step yang kedua? Dah. Kenapa? Kita dah jumpa jawapan C. C dah settle dah. Ini jawapan dia. M dah settle dah. C dah settle. Next step apa? Kita cantumkan sahaja. So jadinya jawapan akhirnya apa? Oleh itu, Y sama dengan, of course, bila kita nak jawab soalan persamaan, gantikan M. M adalah 3/2. X jangan ditukar. Tambah C tadi kita dah cari dah. Dah. Ini. Senang ke senang? Senang kalau awak tahu cara dia. Alright? Okay, good job. So now settle. A. B pula. B. Dia tanya apa? Pintasan X bagi garis lurus PQ. Mana garis PQ? Ni. Okay, tarik nafas dalam. Tahan. Lepaskan. Bila jumpa soalan ni, sangat penting untuk awak tahu adalah soalan yang sangat mudah. Kalau dengar atau nampak, jumpa soalan macam ni, terus lock dalam kepala. Kalau benda yang memintas X, kena ingat Y adalah sama dengan kosong. Faham? Kenapa? Bila dikata garisan PQ memintas pada di sini, kalau kita tanya koordinat dia apa? Mesti X tu ada nilai tapi Y-nya adalah kosong. That's why cikgu kata Y sama dengan kosong. Kalau say P ni dia dah bagi tahu nilai contoh. Cikgu bagi contoh. Kalau nilai tu adalah 5 contohnya. Maknanya sini 5, sini kosong. Faham? Koordinat titik P. Faham? Alright, good job. Cuma soalan ni minta kita cari apakah X, pintasan X pada garis lurus PQ. Sebenarnya dia sedang mencari, dia suruh kita mencari titik P ni apa koordinat dia. Ataupun P ni berapa nilai dia. Faham? Faham? Alright, good job. So, isunya kita boleh jawab soalan ni bila kita ada persamaan ataupun ada kaedah lain. Tapi cikgu nak elak awak pening. Terus lock dalam kepala, okey. Eloknya kalau ada persamaan. Tapi awak tahu tak persamaan PQ ni apa? Tak tahu.
Tapi perasan tak? Dia adalah satu titik yang sama yang berada pada garisan AB. Nampak? So, jadinya bila awak nampak garisan tu berada pada garisan AB, bermakna kita boleh tukarkan Y sama dengan kosong ke dalam persamaan AB yang kita dah jawab tadi. Inilah persamaan garis AB. Faham? So, kita salin dulu soalan tu. Y sama dengan 3/2X. Soalan pula persamaan tu. Dan kita tahu ya Y ni sama dengan kosong. Sebab dia cari nilai X apa tau. Awak kena faham soalan ni apa. X tu sama dengan apa kalau Y kosong. So, Y kita tukar dengan kosong. Macam tu je. So, jadinya 3/2X tambah 17/2. Sama je cara dia proses dia. Kita kena buat pemindahan. Sebab kita nak cari nilai X. Macam mana cari nilai X ni? Of course kita pindah-pindah lah. Umpam-umpam pindah kiri kanan. Darab bahagi tambah tolak. Macam tu sahaja. Faham? So step pertama 17/2 kena pindahlah rumah sana. Okay. So kita akan jadi pindah jadi negatif 17/2 sama dengan apa? Tinggallah 3/2X. Sekarang kita nak apa? Kita nak X. Bila kita nak X, kita kena pindahkan apa pula? Kita kena pindahkan 3/2 ni. Bila pindah jadi darab tambah tolak ke bahagi? Dengar betul-betul, sambung sini. Dia akan jadi bahagi. Bila sampai sini tenang-tenang. Kan ada kalkulator, tekan je kalkulator. Dapat tak jawapan? Dapat. Jawapan berapa? Okey, jom tekan kalkulator dengan cikgu sama-sama. Apa jawapan dia? Okey, tekan negatif 17. Pastikan tekan tu mesti ada bracket Bracket negatif 17/2. Tutup kurungan. Bahagi, okey. Buka kurungan 3/2. Tutup kurungan. Enter. Dapat jawapan berapa? Sama tak dengan cikgu? Negatif 52/3. Itulah jawapan dia. Okay, so ataupun kalau awak nak tukar jadi pecahan tak wajar pun boleh. Jadi negatif 17/3. Oleh itu X sama dengan negatif 17/3. Macam tu sahaja. Mudah ke mudah? Tak mudah kalau awak tahu. Alright, so of course bila jumpa soalan macam ni kena banyakkan exercise. Kalau awak banyak buat latihan soalan pattern macam ni, awak akan nampak rentak tau. Sebelum awak jawab soalan, mesti awak akan cari dulu nilai kecurunan. Sama pattern ataupun cara yang cikgu tunjuk dengan awak sekarang ni. Dengan adik-adik sekarang ni. Dengan Mai Syarah khususnya. Okey, jadi cikgu harap video ni dapat membantu menambah kefahaman adik-adik berkaitan dengan matematik. Okey? So, jadi kalau rasa video cikgu Insyirah ni membantu, jangan lupa klik like, share dan subscribe IPCHD channel untuk belajar matematik bersama cikgu Insyirah. Jadi itu saja video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.